Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kita berbagai nikmat. Dan jikalau kita hitung dan bandingkan seluruh nikmat itu dengan amalan kita, maka tidak akan pernah sebanding. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu yang terdahulu kita telah sampai kepada ayat yang ke-219 dalam surah Al-Baqarah, iaitu kita berhenti pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afw. Tengok terjemahan tu Mereka bertanya pula kepadamu, yas'alu wa yas'alunaka, yakni mereka bertanya pula kepadamu wahai Muhammad, apakah yang mereka akan belanjakan, yakni apa yang mereka akan dermakan. Katakanlah, yakni wahai Muhammad, dermakanlah apa-apa yang berlebih dari keperluan kamu. Pada minggu yang terdahulu kita telah membicarakan tentang arak dan judi, di mana arak dan judi ini perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menafikan bahawa padanya ada kebaikan, tetapi keburukan yang ada padanya lebih besar daripada kebaikan padanya. Kedua tadi. Dan kita ada 5 perkara yang kita wajib pertahan dalam kehidupan kita ini, yang diistilahkan dalam usul fiqh sebagai kuliah khamsah. Kuliah khamsah itu 5 perkara yang wajib kita pertahan, iaitu agama, nyawa, akal, harta dan keturunan. Jadi 5 ni benda yang wajib kita pertahankan. Jadi kedua-dua benda ni, arak dan judi ni, merosakkan akal dan judi merosakkan harta. Jadi kita kalau menang pun mendapat harta tadi dari jalan yang batil. Dan kalau kita kalah dalam perjudian tadi, maka kita akan menghabiskan harta kepada perkara yang sia-sia, merosakkan harta. Lalu bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang harus, apa yang mesti kami dermakan, kami belanjakan. Manusia diciptakan suka kepada harta. Apa dia mal? Apa dia harta? Harta adalah lebihan daripada keperluan kita yang kita simpan. Maka itu adalah harta yang lebih daripada keperluan kita dan kita simpan. Dan diciptakan manusia ni memang kasih kepada harta. Ni cakap depan ni pun sama tak? Benda tu ada sifat. Manusia tadi diciptakan, dihiasi hati mereka itu dengan harta. Ladang-ladang, ternakan, kenderaan, rumah, semua itu adalah harta. Apa-apa, hiasan dan sebagainya.
Jadi harta ialah apa yang tersimpan yang lebih daripada keperluan, dan manusia sangat suka kepada harta, suka pada simpan harta. Dia simpan, maka simpan, dia mati dia tak boleh rasa pun. Boleh ke anak dia bagi satu, dia tak ada benda. Orang kata apa makan ikan selayang semua ni, tak boleh. Aloha makan ikan mahal, ikan besar tak boleh makan, allergi gatal. Padahal dia kedekut simpan putih. Akhir dia meninggal, anak dia beli kereta sport, beli motor besar, habis duit dia, tak ada apa-apa yang kembali kepada dia. Sebab tu dalam surah Takasur tu Tuhan mengatakan bahawa orang yang mengimpung-impung harta dia ni akan nanti dia mati, dia tengok apa yang hakikat sebenar, dia akan merasa kerugian. Alhaakumut takasur. Takasur orang yang membanyak-banyakkan harta. Jadi manusia memang cenderung kasih kepada harta. Manusia cenderung kepada kasih pada harta. Kerana itu tidak akan sampai kepada kemuncak kebajikan kecuali kita membelanjakan apa yang kita kasihi. Apa yang kita kasihi? Harta kita. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kepada kesempurnaan kebajikan hatta tunfiqu, sehinggalah kita membelanjakan, kamu membelanjakan mimma tuhibbun, apa yang kamu kasihi. Apa dia yang kita kasih? Harta kita. Harta kita, harta yang kita kasih. Dan dalam ayat yang terdahulu kita lalu 160 lebih 170 dalam surah Baqarah ni ada disebut wa atal mala ala hubbi, dan membelanjakan harta yang ia kasihi. Wa atal mala ala hubbi, memberikan harta tadi yang ia kasihi. Maknanya menjelaskan kepada kita semua kita ni kasih kepada harta, dan juga haram kita merosakkan harta kita. Kita beli motosikal baru, balik kita pun katak bertukar, tak boleh. Ataupun kita beli mesin, kita buat punah mesin tu, tak boleh. Sebab bila kita jadi harta kita wajib mempertahankan dia, dan kita akan dipersoalkan di akhirat kelak. Statement bank dia beri, dia mesin belanja banyak mana belanja, dia beri belakang kita. Jadi kita akan tengok dalam buku kita tu statement bank kita, kalau masuk banyak mana, kalau keluar banyak mana, belanja kot mana. Jadi kita bertanggungjawab pada harta kita. Jadi kita akan jawab di akhirat esok, kita jawab di manakah kita akan belanjakan harta kita. Kita telah belanjakan harta kita, dan kita tak boleh kecek sebab statement tu ada, 5 sen tu ada, tu bil kot mana, gini-gini ada belakang. Accountant tak salah. Jadi kalau tak mahu banyak tanya, suruh orang tanya lah, suruh jawab. Orang ni nak suruh jawab, kita belanja sebagian harta kita yang berlebihan. Jangan anak bini kita makan nak cukup, kita nak sedekah orang. Ada beli susu anak pun tak ada, tapi nak sedekah haji korang. Pergi berhutang pula susu kedai. Jadi gitu. Ni qulil af, iaitu katakanlah wahai Muhammad, membelanjakan harta tadi, infak harta tadi, apa yang lebihan, apa yang ada lebihan pada keperluan kita. Jadi setiap harta yang kita miliki itu kita akan dipersoalkan, dan kita akan jawab di hadapan Allah. Jadi nak minta tolong orang lain jawab, buat mana? Bagi sedekah korang, dia jawab pula. Beri dia jawab, ambil kamu jawab, saya aku tak mau jawab lah. Dah rock dah cara dah. Nak jawab harta lagi, nak jawab anak lagi, nak jawab bini lagi, nak jawab diri sendiri lagi. Ambil. Mana bahasa kasar, maknanya dibelanjakan. Belanja. Mana yang kita boleh, yang kita tidak ada keperluan kita belanjakan. Sedekah beri korang, hadiah. Biar orang lain tolong jawab. Sebab kalau duduk kita kena jawab. Dorok lah jawab asal-asal. Ambil bagi, mau tolong jawab deh. Maknanya beri ke dia.
sedekah ke dia. Yang dijawab pula lah. Kalau tak kita kena jawab belaka. Gitu. Jadi keperluan tak lah. Keperluan wajib atas kita lah. Of course diri kita, anak-anak kita, ibu bapa kita, jika mereka tak ada pencarian, tak ada sumber, tak ada pekerjaan, ataupun dalam keuzuran, wajib atas kita juga ibu bapa. Tapi isteri terdahulu daripada anak isteri, terdahulu daripada ibu bapa. Kalaulah ibu bapa tadi sudah mempunyai sumber pendapatan. Jadi hak tu hak wajib. Tapi manusia ni dia ada kasih kepada harta dia. Walaupun dia tahu esok-esok kena tanya suti-suti. Suti-suti kena tanya bagaimana motosikal, bagaimana kereta, bagaimana rumah, warna, habis semua tanya. Dia tahu. Tapi dia kasih. Dia berahi harta. Berahi. Manusia ni memang dihiasi jiwa dia berahi pada harta. Tapi Allah suruh infak. Allah suruh infak. Wa atal mala ala hubbih. Berikanlah, belanjakanlah harta pada apa yang mana harta tadi menjadi sesuatu yang dikasihi oleh manusia. Harta ni manusia kasih. Tapi Allah suruh infak. Menunjukkan apa? Kasih kepada Allah lebih besar daripada kasih kepada harta. Sebab apa kita belanja? Mu tak sayang pergi timu belanja. Aku sayang Allah lebih daripada harta. Sayang, mu beri aku ambil. Tapi aku sayang Allah lebih daripada harta. Bukan kata tak sayang harta. Sayang, memang sayang. Tapi sayang Allah lebih daripada harta. Dah mu tak kasih ke harta? Kasih aku pada Allah lebih daripada harta. Sebab tu aku belanja. Gitu. Nak tahu kata mana ada manusia tak berahi harta? Berahi. Tapi hak sedekah, hak belanja tu apa? Dia kasih Allah lebih daripada harta dia. Dia kasih pada harta, tapi kasih Allah telah menghilangkan kasih dia kepada harta. Itu. Kita belanjakan tu semua Allah tanya kita dan kita akan dipersoalkan. Tapi persoal pun tak nak mengelak, sebab buku catatan tu ada dah. Jadi statement bank ada dah. Nak tengok kita jawab ke mana. Betul ke tak? Dah. Tadi nak nawak dah. Masa tu mulut nak cakap mana dah. Tangan kita, anggota kita yang jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak boleh nak lebong. Benda tu sudah tertulis. Statement bank tu lekat. Berapa bulan ni, semua sekali lekat. Jadi kalau rasa tak agak nak jawab, suruh orang tolong jawab. Mana tolong jawab? Mau ambil. Dah. Mau ambil. Mana lebihan, kita beri orang. Kulil afwa, itu berlebihan. Menunjukkan bahawa dalam Islam ni ada satu sistem ekonomi yang lengkap, iaitu di mana orang tidak dihalang memiliki harta seperti dalam sistem komunis. Kena sama rata saja. Tak, nak kaya banyak mana kaya. Tapi ingat, harta yang menjadi lebihan ada nisab dan haul. Tak, ada nisab. Bila harta awak lebih pada ni, dalam masa setahun awak kena keluar zakat. Tak, zakat ternakan awak kena keluar. Awak banyak sangat kambing, lebih dari 40 ekor. Setahun cabut seekor. Tidak salah punya, tidak ada sekatan dalam Islam. Ekonomi awak nak ada helikopter ke, nak ada kapal terbang pribadi ke, tak ada masalah. Tapi bila nisab harta banyak ni dan haul dia setahun, maka hendaklah dikeluarkan sebahagian kepada orang asnaf lapang tadi. Itu sistem Islam. Tidak dilarang. Tapi bila berlebihan, ada lebihan, maka ada ukuran. Dekat mana yang dikatakan lebih tadi, ada nisab dia berapa si pandang kita. Bila lebih pada nisab tu, cukup setahun, haul, keluarkan sebahagian zakat. Hatta orang jumpa harta karun pun, harta bumi, harta yang tersimpan, harta tak tahu mari mana. Harta karun ni orang panggil pasal karun tu kaya berdoa. Qarun tu kaya sangat. Ada dikatakan bahawa dikurniakan kepada oleh Allah pada dia macam mana cara buat emas. 1000 ekor unta bawa kunci khazanah je.
Mana kaya. Kalau kita pergi Mesir tu, tempat rumah dia tergelam tu tasik, jadi tasik. Orang boleh ke laut dalam tasik tu. Dia panggil tasik Qarun. Besar. Jadi orang kita daripada perkataan tu, harta hak anda hak jumpa hak karung belaka kan. Panggil harta karung, ya. Qarun asal dia. Ya. Tapi maknanya kanz, iaitu harta yang kita jumpa dalam tanah tersembunyi, itu 20% kena keluarkan zakat. Padi yang dijaga, yang ditanam, beza dengan yang dibiarkan, disiram dengan hujan, beza. Zakat berbeza mengikut usaha seseorang. Kalau orang tu dia jaga, lain qadar zakat dia. Kalau dia tanam biar gitu saja hujan, lain qadar dia pula. Berarti dalam Islam kita tidak dilarang mempunyai harta yang banyak. Tetapi bila sampai nisab dan haul dia, hendaklah dikeluarkan sebahagian pada harta kepada yang memerlukan. 8 asnaf tadi. Ya. Itu sistem dalam Islam, apa yang boleh buat. Begitu juga dengan infak. Infak membelanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala ialah datang daripada lebihan. Qulil af, katakanlah apa yang lebih daripada keperluan. Si pandang kita benda yang lebih kita tak perlu. Tapi kita memang kalau kita tanya nak sama pasal harta memang gitu. Nah, Allah pun beritahu begitu, Nabi pun beritahu begitu pada kita. Kalau ada dua wadiani minaz zahab, kalau ada dua bukit emas. Nah, bukit emas nak yang ketiga. Tu memang sifat manusia dah. Tapi kita fikir lebih daripada keperluan kita, maka kita belanjakan sebahagian. Kenapa? Kerana dia telah lebih daripada keperluan kita. Sebab apa kita keluar? Kita tak sayang ke harta? Sayang pada harta. Kita tak kasih pada harta? Kasih. Tapi kasih Allah menenggelamkan kasih kita pada harta. Sebab tu kita keluar. Bukan kita keluar nak tunjuk kita ni baik tolong orang. Bukan kita belanja nak tunjuk kita ni orang kaya yang cakna. Tahu? OKC, orang kaya cakna. Bukan OKB, orang kaya baru. OKC, orang kaya cakna, tolong orang. Nak suruh orang sebut mati-mati esok nama-nama sebut. Bukan. Sebab Allah suruh keluar. Dok harap sikit lah. Kenal dok kadang-kadang beri ke orang ni duit, dok kenal dah. Jumpa 10 tahun 2020 jumpa. Pok beri duit saya dulu, buat belajar dulu. Allah dah ingat dah. Allah, kalau asal pok BBT boleh bayar orang. Gitu. Dia sebut, kita dah ingat dah. Sebab kita beri bukan kerana dia. Kita sayang harta kita. Kita nak banyak ni. Tapi kasih kita, sayang kita kepada Allah lebih besar daripada kasih kita kepada Allah. Sebab itulah kita keluarkan. Bagi orang tak faham, bagi orang tak nampak kasih sayang besar, kasih sayang Allah tadi, maka dia kata buat benda kita beri. Kita kerja lolah, buang masa, buang tenaga kerja, tiba-tiba boleh duit nak beri ke orang. Mari minta piti pula buat darah. Tunjuk kad sakit mental, body katang. Kerja boleh buat lagi. Kita kata benda mu mari sini, asal mari kok tunjuk IC, saya pun sakit mental. Sebab nak kata sakit kaki boleh jalan. Nak kata mental nak check mana. Tak? Tak lama sikit saya sakit mental. Tak? Sebab kalau kata saya sakit mata, boleh tengok mata. Kalau kata saya sakit kaki, boleh kata tengok kaki, mana kakimu tengok. Tak? Dia kata saya ni tak lama sikit, saya pun sakit mental. Jadi tak elok check. Tak elok check. Jadi marah pula. Orang mari minta derma, kita marah pula. Tak beri sudahlah. Tapi jangan herdik. Wa ammasa ila fala tanhar. Jangan kamu herdik orang-orang mari minta. Orang yang meminta-minta tu jangan herdik. Tak mau beri sudah, awak senyap dah. Kita tahu dah dia ambil duit ni buat dia minum arak ke benda, kita awak senyap sudahlah. Tapi kalau dia mari tak ada benda lain, kita nampak tak ada masalah, betul-betul kan susah, berilah. Orang lain ni pula dia pandai. Saya pernah pengalaman. Kita betul lah tak berapa ni nak beri duit, tak ada bawa duit yang cukup lah kedai makan. Kalau kita nak kita berikan, kita tak boleh bayar pula. Saya pun tak maulah basuh pinggang kedai makan. Jadi kita beri RM1 je. Takut kita dah cukup. Kita beri RM1, dia pulang balik kita. Nak 10 kata. Dia pulang balik.
Kalau kita pun kita hati ada kita pun tak ada semua lah okey tau. Masa tu tekoh tu ada si pandang tapi tak ada ketika itu tak ada. Dia pergi balik kita. Sambung RM1 nak RM10. Tengok tak? Tapi kena berhati-hatilah. Banyaklah pada hari ni sebenarnya. Bukan di kampung saja. Orang miskin dalam bandar lebih susah daripada dalam kampung. Sebab dalam kampung, kemiskinan dalam kampung mungkin ada sanak saudara ataupun makan tak mahal mana. Tapi kemiskinan di bandar berat. Dengar gaji RM1,000 tapi tak boleh nak buat benda. Gaji RM1,000 anak lapang memang masalah. Ini lebih terdahulu di bandar. Kita Alhamdulillah tak ada lagi sampai tahap buat rumah di bawah jambatan. Tapi ada negara-negara lain, oleh kerana kemiskinan di bandar, tidur bawah jambatan, dalam terowong tidur. Bukan tidur seorang. Tidur seorang tu macam orang tak ada waris-waris ataupun orang sakit mental, tidur di tepi jalan kotak. Tak, dia buat rumah. Dia buat rumah tepi stesen kereta api. Dia buat rumah bawah jambatan. Dia buat rumah bawah jejatah. Buat rumah ada anak bini, tambah semua anak. Tak? Susah. Kerana itu kemiskinan di bandar lebih berat. Jadi kita perlu tengok benda-benda gini. Sebab tu kena lihat juga dari segi bagaimana nak generate, nak menjana ekonomi orang Islam. Sebab banyak kaedah sebenarnya. Tapi yang menjadi halangan ialah sikap kita. Sebenarnya kalau nak tengok kaedah mana nak tolong orang Islam, banyak kaedah boleh. Sebab banyak kaedah ekonomi Islam ni banyak. Sebab Islam agama yang bukan mencakupi akidah saja, mencakupi keseluruhan. Dari segi ekonomi, dari segi perundangan lengkap. Nak buat mana nak tolong orang, buat sistem wakaf boleh, mudharabah boleh, musyarakah boleh. Di Mesir pernah buat, kerajaan Mesir ketika dulu waktu nak saya sama selepas Salahuddin Al-Ayyubi, mereka kerajaan sediakan tanah, rakyat buat padi, buat gandum, kemudian bila dia tuai padi tadi, dia bagi sebahagian masuk pada Baitul Mal, keuntungan 50% tu, 50% lagi keuntungan pergi kepada rakyat. Dia buat jana banyak kaedah. Tapi yang masalahnya ialah attitude kita. Asal kita senang, tak apalah orang lain pun, tak apalah, kita senang dah ni, tak apalah. Sebab tu ada seorang cendekiawan, dia kata membicarakan kemiskinan di kamar makan. Faham tak? Dia kata membicarakan kemiskinan di kamar makan. Kita duduk makan di hotel, kita cerita rakyat kita, ni orang kampung kita ke bulu ni, tambah sepinggang ni, rakyat kita lapar ni, tambah sepinggang lagi. Jadi tidak merasai. Itu dia maksud dia membicarakan kemiskinan di kamar makan. Kita duduk kedai kopi, orang Terengganu kita ramai susah, tambah lagi, masih orang lagi. Jadi kita tidak merasai. Jadi yang kita ni rasa kita sesat, patut orang lain makna dia Tapi dalam Islam sebenarnya tidak begitu. Bila kita sesat, mesti kita menyesalkan orang lain, tolong orang lain. Sebab apa? Sebab kita tolong dia bukan kerana dia. Dalam agama lain tidak gitu. Agama kita tolong orang Islam bukan kerana dia, tapi kita yakin bahawa ganjaran Allah beri akhirat kelak dengan tolong dia. Tak? Bagi kita tolong dia buat tak kenal kita, tak bertegur kita, duduk lagilah kau anda dia. Kita jangan bakit. Sebab kita tolong dia bukan nak balasan dia, tapi nak balasan Tuhan dia. Gitu. Jadi tu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Dan demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayat, keterangan-keterangan hukumnya supaya kamu berfikir. Berfikir. Jadi setiap setiap penjelasan hukum yang Allah berikan kepada kita, mestilah kita renung. Bukan merenung kenapa,
tapi merenungi bagaimana diri kita sebenarnya, segala perbuatan baik dan perbuatan jahat yang kita tinggalkan, perbuatan baik yang kita kerjakan, semua itu bukan menguntungkan Allah, tapi menguntungkan diri kita sendiri, dan ianya akan balik kepada kita di akhirat kelak keuntungan itu. Jadi orang yang berfikir, mereka merenung segala ibadat yang telah dititah perintahkan oleh Allah kepada mereka, mereka sedar bahawa semua itu tidak ada lain kecuali membawa kebaikan juga kepada diri mereka sendiri. Sebab tu kalau kita fikir secara logik, berapa kena harta kita kena beri korang, kita cari susah-susah. Nah, masalah apa kita main judi? Kita bukan main judi biti orang, kita main judi biti kita. Nah, tapi sebenarnya itu adalah larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu orang yang cerdik, Nabi sebut orang yang cerdik, bukan orang yang cerdik tadi apa, genius ke, tak, IQ dia sampai berapa ke, tak. Tapi orang yang cerdik ialah al-kaisu man dana nafsahu. Al-kaisu man dana nafsahu. Orang yang cerdik ialah orang yang menggadaikan diri dia kepada Allah. Wa amila bima ba'dal maut, dan beramal untuk bekalan selepas kematian. Tu orang cerdik. Bukan spek tebal pak ici, kepala botok tak ada rambut, mikir, bukan. Orang cerdik ni orang yang menggadaikan diri dia kepada Allah. Misal dah gerak, mikir banyak sangat, cerdik. Nah, masuk dalam mulut misal dia panjang sangat. Dah gerak rambut apa kat punggung, wah, mikir banyak sangat. Tu bukan orang cerdik. Orang cerdik ialah orang yang menggadaikan diri dia kepada Allah. Iaitu dia suruh diri dia kepada Allah dan beramal untuk bekalan selepas kematian. Ya? Jadi kita kena yakin tentang balasan akhirat. Sebab kalau orang yang tak yakin kepada balasan akhirat, benda kita buat ni dia suka je. Dia suka benda buang masa, kata mayang ramai-ramai, pakai kereta payah hari Jumaat tau, panas dering pula. Baik duduk rumah aku tengok cerita sedap ni. Dia tak nampak balasan akhirat, dia gelak gambung. Buat benda mayang terawih puasa ni tau. Dah lah puasa sehari, bangun pula nak pergi mayang terawih pula. Sampai tengah malam, esok ngatuk. Buat benda bangun tahajud ni, esok sengguk pula pergi kerja. Dia tak nampak, dia gelak. Soal kita tak buat, tu nombor 2. Yang pertama, kita yakin bahawa kalau buat gini Allah beri ganjaran besar, tapi kita tak mampu nak buat. Contohnya kita gastrik, kita tak orang nak puasa sunat, tapi kita yakin bahawa orang yang puasa sunat tu diberi ganjaran besar oleh Allah. Padang dah kita mentasdikkan, kita membenarkan apa yang datang daripada Allah, terima. Tapi kita tak boleh buat, itu nombor 2. Kita tidur mati. Maknanya kalau orang bakar bulu tiap pun dah kejut tidur, mati tidur. Datuk kepala memang tak bangun dah, kerah terus macam kena kara tidur. Baru nak bangun rabah subuh, tak boleh nak bangun tahajud. Dah kalau orang bangun tahajud boleh pahala besar tak? Besar. Mengaku. Kita ada pengakuan. Soal beri tak buat, bangun mampu tak mampu. Kalau sunat lah, kalau wajib kena mampu. Dia tak mampu buat wajib ni. Kalau mampu tu, itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Dipermudahkan siapa yang dipermudahkan, dan menjadi berat kepada sesiapa yang tidak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kata ada pahala tak? Ada. Kita. Jadi setiap syariat yang Allah turun ni ada 2 benda. Yang pertama iqbal, yang kedua tanfiz. Yang pertama terima dulu, yang kedua tanfiz, buat. Orang terima dok buat dengan sengaja, tidak ada masyarakat, tidak ada halangan, maka dia berdosa. Tapi dia tidak kafir, pasal dia terima hukum hakam. Berapa muda mayang aku payah pada dok khobek untuk sikar hitam ambil kuku payah nak ambil semayang. Ambil semayang nak jatuh hijing pula sebuah hari. Malah dah mayang wajib tak? Wajib. Orang gini dosa. Dah mu berapa dak semayang? Mayang dia kok. Orang ni ada amal orang kata outside. Ni boleh jatuh kafir. Pasal dak terima dah hukum. Dah. Kalau dak buat nombor 2 berdosa. Kalau mampu.
Kalau tak mampu, ada cara dia lah. Tak mampu puasa wajib, boleh ganti pada hari yang mendatang. Kalau sakit, kalau musafir, gitu. Kalau tak boleh semayang berdiri, boleh semayang duduk. Ni tak ambuh dah. Tak ambuh dah. Tak ambuh dah. Tak mengaku, tak terima dah. Rasa hak dia tu bijak lagi daripada Allah. Ada ke orang bijak daripada Allah? Tak ada. Tak ada. Kalau orang kata gitu, dia bijak daripada Allah, awal-awal lagi sesat dah. Jadi segala yang Allah perintahkan kepada kita hendaklah merenungi, kita renungkan bahawa segala sesuatu itu akan balik kepada kita juga, bukanlah memberi keuntungan kepada Allah. Allah tidak dapat apa keuntungan dengan amalan makhluk, dan Allah tidak rugi apa-apa pun dengan maksiat makhluk. Ada amda, tapi semua itu akan diberi ganjaran balik kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير إن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Mengenai urusan dunia dan akhirat, fid dunya wal akhirah, mengenai urusan dunia dan akhirat. Terjemah ni ayat ini didahului dengan fid dunya wal akhirah. Pelik. Patut cerita bawa kebaikan di dunia dan akhirat. Ni dok cerita dulu di dunia dan di akhirat. Maknanya di sini adalah perkaitan yang kuat antara dunia dan akhirat. Setiap titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu dan larangan Allah Taala memberi kebaikan di dunia dan di akhirat. Bukan saja di akhirat saja. Orang yang banyak berpuasa, sihat dia. Nah, meseng dia relax lama. Kita pada jalan lama, jalan-jalan tak ada lama habis kering lekat. Nah, rosak habis poket dia. Dia dah orang relax lama. Rehat. Dia ibadat puasa tu ibadat. Kesihatan boleh, di dunia boleh. Orang yang buat maksiat banyak, bukan sahaja di akhirat, kadang-kadang di dunia sudah dapat balasan. Di dunia Tuhan balas dah. Jadi setiap amalan syariat yang Allah turunkan itu bukan sahaja balasannya di akhirat, tetapi di dunia dan di akhirat. Dia kata tak ada hal, dok mai abang dia kaya-kaya. Dia ada benda tak boleh beli, walaupun orang ada pitih. Tak. Bukan tidur. Ada orang kata pitih tak boleh beli tidur. Betul. Tapi tak ada pitih tak boleh tidur. Orang kata pitih tidak boleh beli selera makan. Betul. Tapi tak ada pitih, makan pun tak boleh, selera lagi tak boleh. Tak, bagi tu ada satu benda yang tidak boleh dibeli dengan harta, ialah ketenangan. Ketenangan yang lahir daripada mentaati Allah. Itulah sebenarnya hakikat kebahagiaan. Bahagia ni benda yang menetap, bukan benda sekejap ada sekejap ada macam biskut. Kalaulah kegembiraan tu kita istilahkan sebagai kebahagiaan, maka mana dia pergi? Baru orang mari cerita kita, sahang naik, contoh sahang kita naik tinggi, balik sakit gigi. Tak gembira dah. Baru kejap tadi gembira. Gaji masuk, pergi di bank, parking bahagian bank, ambil cocok waktu tubik piti. Balik tubik tengok orang sambang dah kita. Tak ada suka ke beli piti, sedih pula orang kena sambang. Dapat kuan lagi kebanggaan bukan. Jadi hak tu semua ialah yang melengkapi, memenuhi keperluan jasad kita. Hak kita gembira sedih. Tapi kebahagiaan itu suatu yang menetap dalam hati kita. Iaitulah keyakinan kita kepada Allah,
Dan ketaatan kita kepada Allah menyebabkan kita rasa bahagia kerana kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa kita rasa bahagia? Memang kita tak boleh nak kabur. Sebab benda ni benda yang bukan boleh tulis. Kalau cerita pun ia mesti ketang kalau cerita. Manis tu guana, manis tu macam gula guana, gula manis macam dia jadi mesti ketang dia panggil. Mesti ketang, tak boleh nak cerita. Itu juga bahagia, tak boleh nak cerita secara tepat dengan takrif yang tepat begini tak boleh. Sebab dia benda yang bahagia. Tapi kita ada suatu naluri yang bila kita buat Tuhan suruh, kita rasa tenang. Dan bila kita buat Tuhan apa yang Allah larang, kita rasa susah hati. Sebab apa? Sebab di alam roh kita dah lahir lagi. Kita telah berjanji dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada manusia, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita qalu bala syahidna, ya, bahkan kami bersaksi. Bala di sini, ya di sini bukan ngaku saja. Maknanya ngaku akan tunduk. Gitu. Macam boh tanya, anak buah sembur semua. Pukul 8 mari paskat sembur. Tak, mari pukul 5 pulak karang. Pukul 45 ada wak netang, wak naik lah. Tak. Jadi boh tanya dia, mu boh ke aku boh? Bukan Yesus jawab bukan kata encik lah bos. Bukan gitu. Maknanya mu nak dengar kata aku ke tak? Tak. Orang tanya, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ini Tuhan? Ya. Bala syahidna, ya, bahkan kami bersaksi. Kita di alam roh fitrah kita sudah mengakui ketuhanan Allah dan sudah bersedia menuruti titah perintah Allah. Sebab itulah naluri itu tersimpan dalam rohani kita. Dia ada. Tapi kita memang tak ingat. Dia bukan memori gambaran, tetapi dia membentuk perasaan kita, membentuk cara kita merasa ini betul ke ini salah. Dia mari daripada hati kita. Kerana itu adalah fitrah dalam diri kita. Jadi kerana masa pun telah waktu isyak sudah hampir, kita tawakuf berhenti di sini dahulu pada hari ini, pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita dalam mengharungi kehidupan ini di atas landasan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala kesilapan kita, ibu bapa kita dan setiap sesiapa yang mengasihi kita, berbuat baik kepada kita. Dan akhirnya semoga kita tergolong dalam golongan orang yang mati dalam husnul khatimah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.